Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat mengadakan lawatan ke The International Fair and Museum of the Prophet's Biography and Islamic Civilization Madinah Al-Munawwarah. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah ahli-ahli kerabat diraja. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Dr. Nasir Al-Zahrani, Secretary of the Board of Directors of International Exhibitions and Museums of the Biography of the Prophet and Islamic Civilization. Semasa di muzium ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat melawat galeri yang memaparkan visual maklumat dan pembelajaran seperti mengenai ketuhanan dan asirah An-Nabawiyah perjalanan Nabi. The International Fair and Museum of the Prophet's Biography and Islamic Civilization yang terletak bersebelahan dengan Masjid An-Nabawi merupakan muzium yang antara lainnya didedikasikan bagi perjalanan kehidupan Rasulullah SAW melalui akhlak dan ajaran baginda yang mulia, memaparkan sejarah dunia Islam, monumen dan artifak, menunjukkan kesan serta sumbangan umat Islam kepada ketemadunan manusia dengan menggunakan teknologi dan kaedah terkini dalam mempromosikan ajaran Islam yang murni. Muzium ini juga mewujudkan wadah berbentuk edutainmen untuk mengekalkan nilai murni, nilai agama, identiti nasional dan perpaduan masyarakat. The same one, and this is the English. This is the English. And ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap His Royal Highness Prince Faisal bin Salman. Very good to see you. I'm so happy you made it. Very long last. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap Governor Madinah. Majlis mengadap berlangsung di The Oberoi Madinah. Very good. Have this come back. Instructions, His Majesty, to just do it to serve you in any way. Thank you. Ke arah menjiwai Al-Quran, Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Kampung Sungai Akar petang kemarin mengadakan majlis 1 jam bersama Al-Quran atau Quran Hour. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surah Al-Insan, sinopsis surah Al-Insan dan tadabbur surah berkenaan. Terdahulu diadakan penyampaian hadiah penghargaan kepada jemaah Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah yang berjaya dalam musabakah menghafaz Al-Quran sempena sambutan nuzul Al-Quran peringkat kebangsaan baru-baru ini. 67 anak yatim daripada keluarga dan kaki tangan awam Kementerian Pertahanan serta 44 orang penerima bantuan ihsan menerima sumbangan semasa majlis penyampaian derma anjuran Kementerian Pertahanan petang kemarin. Majlis diadakan di Surau Ad-Difaq Bolkiah Garrison.
Hadir yang berhormat Pihindatu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil, diselajurkan dengan penyampaian derma. Majlis berkebajikan ini diadakan setiap tahun pada bulan Ramadan dengan hasrat untuk meringankan beban perbelanjaan para penerima terutama semasa persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang. Turut hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. 173 anak yatim menerima sumbangan dalam majlis penyampaian derma tabung anak-anak yatim daerah Temburong. Majlis yang diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar itu dihasrat membantu meringankan beban perbelanjaan anak-anak yatim semasa menyambut bulan Syawal sekaligus menabung bagi kegunaan masa hadapan. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil, doa arwah dan doa selamat. Penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong dan diikuti dengan penyampaian sumbangan derma kepada tabung anak-anak yatim daerah Temburong daripada para penderma. Turut hadir yang berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM lewat petang kemarin meraikan hampir 150 orang anak yatim dan golongan kurang berkemampuan di Masjid Kampung Menunggul. Sumbangan kepada 14 anak yatim dan 30 orang ketua keluarga bagi golongan kurang berkemampuan disampaikan oleh Awang Muhammad Yusof Sheikh Abdul Halim yang dipertua MKM. Mereka yang diraikan merupakan penduduk yang tinggal di Kampung Menunggul. Sepanjang bulan Ramadan, MKM telah bergiat aktif mengagihkan makanan berbuka puasa kepada hampir 800 orang di keempat-empat daerah. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis memperingati nuzul Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis diadakan di Dewan Setia Pahlawan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Al-Quran Nikmat Teragung yang disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Penolong Pensyarah Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Ceramah antara lain menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan untuk mensyukuri Al-Quran dengan menzikirkannya dalam sembahyang atau kegiatan seharian dengan mengkaji ilmunya dan mengamalkannya. Pada majlis ini, 46 anak yatim daripada warga kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima derma. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya juga mengadakan majlis yang sama. Majlis yang dikendalikan oleh bahagian perdagangan itu berlangsung di Dewan Teater Kementerian berkenaan. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Menteri Kewangan dan Ekonomi. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa menghadapi ujian dengan petunjuk Al-Quran. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 26 orang anak-anak yatim dari kementerian berkenaan. Juga hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Yang mulia Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang kemarin mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin.
almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja di Ibu Negara. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Seramai 300 orang menghadiri majlis tersebut. Majlis diisikan dengan bacaan surah Yasin dan diikuti dengan bacaan tahlil beramai-ramai yang dipimpin oleh Awang Haji Ahmad bin Haji Muhammad Hassan, Pegawai Hal Ehwal Masjid Kampung Lumapas. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran dan majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan di kementerian berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah bagi memulakan khatam Al-Quran dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diserikan dengan ceramah Nuzul Al-Quran bertajuk Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa menghadapi ujian dengan petunjuk Al-Quran. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma kepada anak-anak yatim, pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Aktiviti bertadarus merupakan ibadah yang menjadi kelaziman bagi umat Islam di bulan Ramadan yang mulia lagi berkah ini. Lewat petang kemarin, Jabatan Majlis Mesyuarat juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran serta Majlis Berbuka Puasa di Surau Jabatan Majlis Mesyuarat Bandar Seri Begawan. Hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada 2 orang kaki tangan jabatan. Pusat Serantau Simeo Voktek melalui Ahli Jawatan Kuasa Musalah Ar-Raudah Simeo Voktek tidak ketinggalan membuat aktiviti berkebajikan sepanjang bulan Ramadan ini. Petang kemarin, Pusat Serantau Simeo Voktek mengadakan Majlis Khatam Al-Quran di pusat berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pengarah Pusat Serantau Simeo Voktek. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma hasil kutipan sumbangan dari warga Simeo Voktek kepada anak-anak yatim mantan warga Pusat Serantau Simeo Voktek yang telah kembali ke rahmatullah. Majlis merupakan salah satu aktiviti tahunan di bawah projek tanggungjawab sosial korporat Simeo Voktek. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan dengan kerjasama Urus Setia Majlis Pelajaran Kebangsaan dan Pusat Teknologi Maklumat petang kemarin meneruskan lagi majlis bertadarus sempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Belimbing, Subuk. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Acara dimulakan dengan penyampaian wakaf berupa peralatan elektrik bagi masjid berkenaan. Majlis diteruskan dengan bacaan tadarus Al-Quran. Majlis seumpama ini merupakan salah satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan dan mengeratkan silaturahim sesama pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan. Jabatan Daerah Belait dan Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Belait meneruskan majlis tadarus bagi rombongan tadarus Jabatan-Jabatan Kerajaan Daerah Belait. Majlis diadakan petang kemarin di Masjid STKRJ Lorong 3 Selatan Seria. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan seterusnya bacaan tahlil dan doa arwah.
Majlis bertujuan bagi memakmurkan masjid di samping mengeratkan silaturahim dalam kalangan pegawai dan kakitangan jabatan-jabatan kerajaan dengan jemaah masjid dan penduduk kampung. Ke arah membantu masyarakat yang memerlukan terutama menjelang tibanya bulan Syawal tidak lama lagi, diadakan kegiatan sumbangan amal projek Titian Kasih Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Aktiviti berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam, Kampung Anggrek Desa. Kegiatan penyerahan sumbangan amal pakaian terpakai itu bertujuan bagi mempromosi dan memupuk budaya guna semula barangan terpakai yang masih dalam keadaan baik dan sempurna di samping mengukuhkan lagi hubungan silaturahim dan meningkatkan perasaan muhibah dalam kalangan ahli-ahli persatuan. Lebih 100 pengusaha tempatan dan antarabangsa menyertai Let's Raya atau Jom Raya kali kelima. Diadakan selama 4 hari sehingga 16 April 2023. Acara anjuran The Vanco itu diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pelbagai pengusaha menyertai acara ini yang mempamerkan beraneka fashion pakaian, makanan dan produk kecantikan. Acara diadakan bagi menawarkan perkhidmatan terus kepada pelanggan selain sebagai persediaan musim perayaan. Dengan tema Fashion Bertemu Tradisi, Jom Raya dibuka kepada orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 11 malam setiap hari kecuali pada hari Jumaat ia akan dibuka bermula dari pukul 2 petang hingga 11 malam. Dua produk kesihatan didapati dicemari dengan bahan terlarang iaitu bahan racun berjadual yang tersenarai dalam Akta Racun. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya memaklumkan dapatan tersebut adalah hasil daripada ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Makmal Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk MacBlue Habatus Sauda 100% asli, keluaran RPM Herbs Industries Kelantan Malaysia dan jamu herba kampung ramuan asli turun-temurun Kaih Beauty didapati dicemari sibutramine. Bahan pencemar dalam produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan bagi penjualan produk-produk tersebut. Berikutan dapatan ini, produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Orang ramai yang telah membeli atau memakan produk-produk tersebut adalah dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta.